Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Tak terlanjur ku bentangkan layar, walau badai datang menggulung, walau berdesung guru di langit, walau bumi berkeping dua, takkan mungkin ku berbalik haluan. Makin tidak percaya kepada orang yang nama Nur. And my friend in past, they know about this. Saya walaupun seorang Kristian, Permintaan bishop semua tolong sokong makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita kembali lagi dalam program Isu Semasa bersama Datuk Dr. Hassan Haji Muhammad Ali. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, isu pemecatan Datuk Dr. Hassan Haji Muhammad Ali adalah salah satu isu yang hebat diperkatakan dalam sejarah politik dalam negara kita. Selepas keluarnya Datuk Asri Haji Muda, pimpinan yang kedua melakarkan sejarah sebegini adalah Datuk Dr. Hassan Haji Muhammad Ali. Untuk penerangan dan penjelasan yang lebih lanjut, saya ingin tanyakan beberapa soalan kepada Datuk. Yang pertamanya, Datuk, apakah faktor ataupun apakah perkara yang membuatkan Datuk dipecat? Sila, Datuk. Terima kasih Asri. Pertama sekali soalan tu ditanya dalam program macam ni, saya sendiri pun berasanya agak cekok nak menjawab pasal terkena diri saya kan ya. Tapi untuk memberikan penerangan kepada teman-teman saya rakyat Malaysia yang ingin tahu perkara ini dah berlaku hampir 4 bulan yang lalu. Baik, ya. Pertama sekali saya dipecat oleh kerana saya melafazkan kata-kata dalam ceramah, dalam press conference, dalam persidangan akhbar bagi mereka yang kata-kata saya itu tidak selari dengan matlamat dan perjuangan PAS. Itu dia. Yang kedua, saya sepanjang masa melalui parti ataupun di luar parti seringkali memperjuangkan 3 perkara yang saya namakan IMR, Islam, Melayu dan institusi raja. Yang ini Islam yang saya bawa di akhir-akhir ni orang PAS tak berapa nak dengar. Melayu apa lagi? Sebahagian daripada orang PAS kalau sebut Melayu tu, kalau dia telinga dia bergegar-gegar, dia tak boleh dengar perkataan Melayu. Tak boleh tengok ada tulisan tentang Melayu. Dia anti Melayu, anti perbincangan tentang Melayu dan sebagainya. Yang ketiga tentang institusi raja. Sebagaimana yang kita tahu bahawa dalam Pentadbiran Duli Yang Maha Mulia yang Tuan Agong baru-baru ni, ada beberapa ahli parlimen yang dikatakan oleh penulis sebagai kurang ajar. Kurang ajar. Dia mengejek raja-raja yang masuk. Dia menempelak raja-raja yang masuk. Dia meremehkan raja-raja yang masuk ke Balairung Seri. Dia kata orang mempersenda-sendakan Raja Duli Yang Maha Mulia, raja-raja Melayu yang datang berangkat masuk ke Balairung Seri. Apa artinya? Pada masa yang sama dia kata dia taat kepada raja. Pada masa yang sama dia nak mengangkat institusi raja. Ini betul-betul munafik. Dalam bahasa agamanya munafik. Orang-orang yang cakap tapi tak serupa bikin. Inilah yang terpapar. Okey, itu menyebabkan saya dipecat. Yang ketiga yang menyebabkan saya dipecat ialah saya sebenarnya sudah dipanggil untuk bertemu dengan Mursyidul Am Datuk Nik Aziz Nikmat, dengan Presiden Parti Datuk Seri Abdul Hadi Awang, sudah bertemu dengan Timbalan Mursyidul Am Profesor Datuk Harun Din dan juga Ustaz Nasruddin Mat Isa dan saya di Kota Baru di JKR 10, rumah kediaman resmi Menteri Besar Kelantan. Waktu kami datang itu, Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Aziz katakan semuanya sudah selesai. Tak mau dengar lagi, semuanya sudah selesai dah. Sekarang saya kenduri kecil dekat sini nak meraihkan segala-galanya sudah selesai. Saya nak minta PAS pusat, ahli-ahli PAS menyumbang. Kita nak ada kenduri yang besar untuk kita meraihkan segala-galanya sudah selesai. Selesai dah. Tapi 2 hari selepas itu, tak silap saya, dalam satu press conference ataupun dalam satu persidangan media, saya memberitahu kepada orang yang hadir dalam persidangan media, saya kata saya tak setuju rancangan Anwar Ibrahim dan PKR nak menghimpunkan remaja-remaja dan pelajar-pelajar universiti untuk ramai-ramai berpusu-pusu pergi ke mahkamah untuk mendengar keputusan perbicaraan kes lewat yang kedua. Dan saya katakan, itu soal peribadi dia. Kenapa nak libatkan budak-budak universiti, mahasiswa-mahasiswi, kenapa nak dilibatkan? Saya minta pejabat saya cek universiti-universiti di Kuala Lumpur, swasta dan universiti kerajaan.
Rupanya Universiti Swasta dan Kerajaan pada minggu itu minggu peperiksaan. Dan hari itu hari Senin. Hari keputusan mahkamah itu hari Senin. Macam mana budak-budak ni, pelajar universiti nak meninggalkan peperiksaan, nak pergi kepada mahkamah. Padahal saya ajar mereka daripada mereka sekolah rendah ikut program sama camp saya, kamu kena pergi Cambridge, kamu kena pergi Oxford, kamu pergi Harvard, kamu kena pergi Yale, kamu pergi negeri yang universiti yang terbaik di Mesir, universiti yang terbaik di Hong Kong, universiti yang terbaik di China, universiti yang terbaik di Eropah. Jadi sudah tentunya exam ini merupakan perkara yang sangat penting. Lagipun saya kata, soal tu soal peribadi. Soal antara kes liwat yang kedua tu peribadi antara pelakunya, antara orang yang dilakukan. Itu peribadi, tak payah terlibat. Besoknya keluar dalam kenyataan akhbar timbalan presiden. Tak salah, saya si Tanggang lah. Si Tanggang membuat kenyataan, minta pimpinan PAS ambil tindakan drastik terhadap Hasan Ali. Beberapa malam kemudiannya PAS bermesyuarat dalam satu saja mesyuarat, memecat saya dalam mesyuarat tersebut. Jadi lebih kurang dia punya kronologi itu begitulah. Oh, baik, Tok. So, seterusnya, Tok, saya nak tanya, Tok. Biasanya sepanjang pemecatan Datuk dibuat, apakah perkara yang Datuk tengok ada keluar biasaannya? Ataupun dengan kata lain yang unusual things lah. Sama ada prosedur ataupun dia punya cara untuk memecat ni, adakah ada keluar biasaan ataupun memang mengikut standard yang telah digariskan oleh parti tu? Sila, Dok. Terima kasih. Antara keluar biasaan yang pertamanya, saya rasa saya ni dipecat bukan atas dasar saya melanggar peraturan syarak yang ditegah oleh PAS. Bukan kerana saya minum arak, bukan kerana saya berjudi, bukan kerana saya khalwat, bukan kerana saya liwat, depan boleh, belakang boleh. Bukan kerana saya terlibat dalam zina, bukan kerana saya terlibat dalam kes-kes yang lain, rasuah dan sebagainya. Saya dipecat kerana saya nak mempertahankan Islam, Melayu dan Raja. Saya dipecat kerana saya hendak PAS masih lagi bergerak atas dasar negara Islam, bukan negara berkebajikan. Saya dipecat kerana saya hendak supaya PAS tidak diganggu gugat oleh pasukan-pasukan dalam PAS yang saya namakan parasit. Parasit ini memuja DAP. Parasit ini memuja Anwar Ibrahim. Parasit ini memuja sistem Pakatan Rakyat ni. Parasit ini nak pergi ke Putrajaya. Tinggalkanlah Islam, tinggalkanlah Melayu, tinggalkanlah Raja, tinggalkan apa tentang kemiskinan, tinggalkan apa pun asal kita dapat pergi ke Putrajaya. Saya tentang yang itu. Yang itu menyebabkan saya, antara sebabnya yang mereka rakamkan, yang mereka katakan inilah di antara sebab yang saya dipecat. Nombor dua, yang unusual. Biasanya orang yang dipecat ni dalam daftar kuasa disiplin ada pertuduhan. Pertuduhan macam ni, Hasan, kamu pada sekian hari bulan di tempat sekian, pada saat sekian, dalam ceramah kamu menuturkan kata-kata berikut. Kata-kata ini. Kata-kata itu bercanggah dengan peraturan parti artikel sekian. Dengan ini kamu telah melakukan satu kesalahan. Yang itu tak ada. Kalau Asri tanyakan kepada saya sampai sekarang dekat 4 bulan ni, Dr. Hasan, apa pertuduhan terhadap you menyebabkan you dipecat oleh PAS? Minta maaf. Sehingga hari ini tak ada pertuduhan terhadap saya. Nombor 2. Nombor 3. Apa dia yang unusual? Dari unusual, apa dia? Dalam mana-mana kes, saya sebagai ketua jabatan dalam kerajaan dulu 20 tahun kan, saya sebagai ketua jabatan dalam company-company yang saya miliki dan yang saya kendalikan ya. Soal disiplin ni, nak ambil tindakan disiplin ni bertahun-tahun kadang-kadang. Bukan satu mesyuarat aja dah dapat dibuat dia. Saya yang satu yang unusualnya, saya tidak diberikan walaupun satu saat untuk membela diri. Bayangkan, tak ada pertuduhan dan tidak diberi ruang dan peluang untuk membela diri. Bayang, saya tak diberi peluang untuk membela diri. Saya tak dapat mempertahankan diri saya di hadapan pimpinan PAS, tetapi pada masa yang sama saya terus dipecat. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada pemecatan itu kita nampak PAS sekarang ni sudah terumbang-ambing. Di mana-mana ceramah saya malam ni, malam yang macam saya kata dah 100 ke 15, 100 yang ke 16, saya rasa ribuan. Macam di Kota Baru 20,000 orang, di Batu Gajah 15,000 orang, di Pasir Mas 12,000 orang. Ini yang menyebabkan PAS, saya rasa ni rasa mereka rasa tidak sedap melangkah dalam langkah-langkah di bumi ini oleh kerana hasil daripada pemecatan yang berlaku. Dan saya menerima dalam tulisan-tulisannya terlalu banyak
orang mempersoalkan tentang pemecatan Hasan Ali daripada sebuah parti Islam yang namanya Parti PAS. Baik Datuk, untuk yang terakhir sekali Datuk, dari sudut kesan dalam organisasi PAS itu sendiri, dari sudut sokongan mungkin berlaku sokongan terhadap Datuk, kesan dalam organisasi itu Datuk, macam mana Datuk lihat pimpinan-pimpinan memberi sokongan kepada Datuk selepas Datuk dipecat daripada Parti Islam Indonesia itu? Yalah, kita ada dua sudut di situ. Di mana-mana saya mengadakan roadshow pun boleh katakan ada setengah tempatnya, boleh katakan 40% daripada yang hadir ni adalah orang-orang PAS sendiri. Dan saya diberitahu bila saya berada di Ledang di Johor 4 malam yang lepas, besok paginya macam seolah-olah ada satu pertengkaran di kedai makan begitu ya, antara orang yang mendengar ceramah saya dengan orang PAS yang tidak mendengar ceramah saya. Orang yang mendengar ceramah saya itu mengajak berubah. Tak payahlah kita taksub sangat kepada Anwar Ibrahim, tak payahlah taksub sangat kepada Pakatan. Mari kita berubah sekarang. Saya dah dengar daripada Hasan Ali, saya dengar fakta-fakta yang disampaikannya. Saya ingat bukan seorang satu Malaysia yang saya dah pergi, bukan seorang yang berfikiran begitu. Inilah kesan yang sangat ditakuti oleh pimpinan PAS. Dan apa yang mereka buat sekarang ni, mereka cuba sekat saya. Di mana-mana saya bercara, saya punya kain gentang mereka turunkan, poster mereka koyak-koyakkan, mesti punya ini berlaku. Tetapi saya rasa rakyat Malaysia ni bijak untuk membuat pilihan, tahu yang mana yang batil, yang mana yang hak, tahu yang mana intan, yang mana permata. Apapun, saya serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kezaliman yang berlaku terhadap diri saya serahkan kepada Allah untuk memberikan hukuman kepada mereka yang menzalimi saya. Tetapi rakyat kebanyakan yang berjumpa dengan saya, Hasan, kamu dizalimi. Hasan, kamu istiqamah dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Maka sebab itulah saya bergiat dalam beberapa siri dalam program-program saya ini, daripada pemecatan saya ini akan dijadikan sebagai tauladan pada diri saya, tauladan kepada teman-teman. Apapun pemecatan ini tidak mematahkan sedikit pun semangat saya untuk berjuang menegakkan Islam Melayu dan Raja. Sebagai itulah panduan perjuangan saya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di sini dapatlah kita merumuskan, dapat kita simpulkan bahawa perjuangan pada dasarnya membawa satu Islam, akidah dan sebagainya, disebabkan mabuk kuasa untuk ke Putrajaya sanggup meninggalkan apa yang patut dilakukan, menzalimi rakyat ataupun ahli sendiri di dalam parti. Terima kasih pada perhatian. Mohon maaf pada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan alis pihit seru nama Maharaja, nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda.